بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المستاه والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama-tamanya dan selama-lamanya sama-samalah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala, kerana dengan limpah kurnianya sama-sama kita pada pagi yang berbahagia ini sama-sama dapat kita berkumpul untuk sebentar tadi kita tunaikan salat fardu subuh secara berjemaah. Kemudian kita duduk seketika untuk mengisi ruang waktu yang ada ini dengan sedikit tazkirah, yang mana insya-Allah kita tak ambil masa yang panjang sangatlah. Cuma luar sedikit daripada kebiasaan, saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada pengurusi majlis, sebab setakat ni rasanya sini satu-satunya tempat yang berjaya sebut nama hamba dengan betul, Muti'i tu. Biasa-biasa kalau kat tempat lain Muti semua. Abdul Rahman Muti, Abdul Rahman Muti. Paling teruk tahun lepas bila kita bayar zakat fitrah, dia tak tanya kita ejaan nama kod Arab tu dah dia tulis kod Jawi. Jadi dia eja mana? Dia baca Muti, jadi dia eja mim waw ta ya. Jadi kalau orang Arab dia tak baca Muti, dia baca benda Mauta. Mayat tu hidup lagi, tengah bayar zakat jadi mayat dah kita. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada pengurusi majlis. Sebab sini rasanya satu-satunya tempat yang berjaya sebut nama hamba dengan betul. Tempat lain baca roh Muti. Alhamdulillah. Cuma pada pagi ni sebenarnya pada asalnya saya bercadang nak ketengahkan tazkirah berkait dengan ada-ada hari raya. Cuma semalam bila dapat makluman kuliah tu, rupanya ada tajuk dah, rupanya Muhasabah Ramadan. Kita tengah moreh masa tu, jadi tak nak fikir nak tajuk benda. Tapi tak apalah, ala kuliah kita cubalah sikit-sikit dah. Baik, jadi alhamdulillah kita pada pagi ni dah masuk kepada 26 Ramadan. Malam ni kita masuk 27. Dan kalau ikut perkiraan Imam Ghazali lah, Lailatul Qadar jatuh pada malam ni. Tu kalau ikut kiraan dia lah. Dia kalau hari Jumaat, hari 1 Ramadan, hari Jumaat atau hari Selasa, maka Lailatul Qadar jatuh pada 27. Jadi atau wallahu a'lam lah, tu rahsia Allah Ta'ala belaka. Cuma untuk pagi ni tak apalah, kita ambil sedikit muhasabah lah. Kita dah berada pada penghujung Ramadan ni. Dan pada sekarang ni kita dah berada pada pelbagai mood ataupun pelbagai keadaan dah sekarang ni. Ada orang mula sibuk tupu nak siap baju raya. Ada orang sibuk dengan buat persiapan-persiapan yang lain. Ada orang menumpukan sepenuh masa dia untuk ibadat. Dan ada orang yang dah, orang kata, mula sendu kehadirannya ke masjid-masjid. Tapi nampak pagi ni ramai lagi. Alhamdulillah, sini bagus. Kemah orang tunggu untuk nasi. Jadi apabila kita berada pada pengakhiran Ramadan ni, ada beberapa perkara yang perlu kita muhasabah. Yang pertama ialah siapa kita ketika mana berada dalam Ramadan ni, dan bagaimana kita selepas di luar Ramadan. Tuan-tuan muslim-muslimat, ketika mana seorang dia memasuki Ramadan, maka manusia ketika mana dia nak masuk Ramadan ni, dia ada 3 golongan. Satu ialah orang yang menjadi hamba Allah Ta'ala. Yang kedua ialah orang yang menjadi hamba kepada Ramadan. Dan yang ketiga, orang yang menjadi hamba kepada hawa nafsu dia. Nak kenal golongan gini mudah je. Yang pertama ialah golongan hamba Allah Ta'ala. Orang yang memasuki Ramadan sebagai hamba Allah Ta'ala, maka sebelum Ramadan, semasa Ramadan dan selepas Ramadan, maka dia tidak akan pernah penat dengan ibadat dia. Dia akan sentiasa beribadat. Pada bulan Ramadan dia gandakan, mencari kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala bagi dalam bulan Ramadan. Dan selepas Ramadan dia tetap beribadat seperti biasa kepada Allah Ta'ala.
Dia tidak melupakan tanggungjawab dia sebagai hamba Allah. Ini orang yang memasuki Ramadan sebagai hamba Allah Ta'ala, dan dia keluar daripada Ramadan juga sebagai hamba Allah. Ada orang yang masuk kepada Ramadan sebagai hamba Ramadan, di luar Ramadan dia kembali menjadi kebiasaan ni. Maknanya orang begini tuan-tuan, sebelum masuk Ramadan dia tidak ada suatu perasaan yang menekan dia untuk beribadat kepada Allah. Bagi dia ibadat biasa-biasa cukup lah, sekadar boleh lepas tanggungjawab sudahlah. Bila dia masuk Ramadan, maka dia akan pulung apa yang ada dalam Ramadan. Dia dengan puasanya, tadarus dan sebagainya. Selepas Ramadan dia kembali kepada biasa. Maknanya orang sebegini tuan-tuan, Ramadan tidak memberi kesan sangat kepada dia. Kesan dia hanya pada bulan Ramadan, tapi tidak selepas Ramadan. Dan yang paling teruk ialah orang yang menjadi hamba hawa nafsu. Sebelum Ramadan, semasa Ramadan dan selepas Ramadan dia sama saja, tak beribadat kepada Allah. Bahkan tak pernah terasa, teruja dalam hati dia untuk beribadat dalam bulan Ramadan. Apatah lagi bila mana keluar pada Ramadan, maka dia menganggap kemerdekaan bagi dia sebab tak payah berpuasa. Bulan Ramadan bagi dia hak beratnya puasa dah. Jadi dia tak sibuk untuk bertarawih, dia tidak sibuk untuk bertadarus dan sebagainya. Walaupun tuan-tuan kita dah sebut sebelum ni tau, semasa tazkirah tarawih baru ni, ibadat-ibadat yang kita buat tu tak seperti tarawih, tadarus, qiyamul lail dan sebagainya, kita berzikir, kita baca Quran. Tuan-tuan, benda tu bukan matlamat dalam Ramadan. Benda tu adalah wasilah. Kerana matlamat dalam Ramadan ialah takwa. Ada pun ibadat-ibadat yang kita buat adalah wasilah ataupun jalan yang menyampaikan kepada takwa tersebut. Maknanya kalau kita tak buat benda tu, macam mana nak dapat takwa tu? Jadi suatu benda lagi yang kita nak hubung kaitkan sebagai muhasabah kita bila mana berakhir Ramadan ni. Yang kita nak tekankan topik kita pagi ni ialah berkait dengan hubungan kita dengan masjid, rumah Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila mana Ramadan ni sinonim kita dengan masjid, kita amat sinonim dengan masjid. Dan kita juga melihat kehadiran yang orang kata melimpah ruah jemaahnya pada masa bulan Ramadan. Berbeza dengan bulan-bulan yang biasa. Tak? Asal datang masjid je, asal dia ni, asal Ramadan je datang masjid. Asal Ramadan je datang masjid. Asal datang masjid je Ramadan. Jadi maknanya gitulah. Tak? Kita ni dengan masjid dan bulan Ramadan. Jadi pada awal Ramadan maka kita lihat, tak? Kita lihat kebanyakan masjid dan surau memang akan melimpah ruah kedatangan pengunjung dia. Tetapi apabila Ramadan beransur-ansur meninggalkan kita, maka kita juga beransur-ansur meninggalkan masjid. Tuan-tuan, kita kena ingat kenapa masjid ini dibina. Ini kita kembali kepada tujuan asas. Yang pertama ialah dalam hadis Nabi SAW menyebut, inna buyutallahi fil ardil masajid wa inna haqqan 'ala Allahi an yukrima man zarahu fihi. Sesungguhnya rumah Allah Ta'ala di atas muka bumi ini ialah masjid. Masjid ni tuan-tuan merupakan rumah Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala berhak memuliakan sesiapa sahaja yang menziarahinya. Maksudnya tuan-tuan, orang yang hadir ke masjid ini akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, siapa yang paling baik memuliakan kita kalau tidak Allah Ta'ala? Adakah ada manusia yang boleh memuliakan kita lebih baik daripada Allah Ta'ala memuliakan kita? Ni bukan cerita bulan Ramadan sahaja, tetapi pada setiap masa. Bila mana kita hadir ke masjid, kita ni adalah tetamu Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala memuliakan tetamu-tetamu dia. Kita sangat mengharapkan kalau kita hadir ke rumah orang, orang memuliakan kita. Kalau tak memuliakan pun paling kurang beradab, tak? Beradab dengan kita. Tapi ini tuan-tuan, Allah Ta'ala memuliakan orang yang hadir ke rumah-rumah dia. Maka amat pelik kalau kita orang beriman tak berasa nak hadir ke rumah Allah Ta'ala. Kemudian dalam hadis Nabi SAW menyebut, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi ini kesemuanya adalah masjid. Maksudnya tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan bagi umat Nabi Muhammad ni, tak, seluruh tempat atas muka bumi ni sebagai masjid, iaitu tempat yang boleh kita sembahyang. Cuma berkait dengan hukum hakam itikaf tu cerita lain pula lah. Tapi maknanya tuan-tuan, hadis ni merujuk kepada 5 perkara. 5 perkara yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Antara yang disebut dalam hadis ni juga ialah harta ghanimah. Harta ghanimah ialah harta rampasan perang.
Umat dulu tuan-tuan kalau perang tak dapat harta ghanimah. Umat dulu-dulu bila mana berperang, maka harta rampasan perang akan dikumpul di satu tempat, lalu Allah Ta'ala akan turunkan api daripada langit sambung harta tersebut. Berbeza dengan umat Nabi Muhammad, diberikan harta ghanimah ni dibahagi-bahagikan, boleh ambil. Begitu juga masjid, kemuliaan masjid ni diberikan kepada umat Nabi Muhammad, tak diberikan kepada yang lain. Tu dua daripada 5 perkara tadi. 3 lagi lupa. Baca mula lain kali. Ingat dua je pagi ni. Baik. Jadi makna tuan-tuan, ni kelebihan masjid. Dan dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala menyebut, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang sesungguhnya yang mengimarahkan masjid ni, Allah Ta'ala kata boleh, ialah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Baik, tuan-tuan, huraian daripada ayat ni, kenapa Allah Ta'ala menyebut sesungguhnya orang yang mengimarahkan rumah Allah Ta'ala ni, yang hadir ke masjid ni, adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Adakah orang yang tak main ke masjid itu tak beriman? Itu persoalan ni. Sebab di hadapan tu ada hasru. Ada hasru ni tuan-tuan, dia mengkhususkan, Allah Ta'ala mengkhususkan. Innama ya'muru, orang yang sesungguhnya orang yang mengimarahkan masjid ini ialah yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Seakan-akan macam orang dok masjid ni macam dok beriman kepada Allah Ta'ala pula. Seakan-akan lah. Tapi bukan begitu maksudnya. Maksudnya tuan-tuan, di sini Allah Ta'ala menegaskan orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maknanya iman dan hari akhirat ni tuan-tuan, iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, Allah Ta'ala dan hari akhirat ni adalah benda-benda yang disebut sebagai ghaibiyah, benda yang kita tak nampak dengan pandangan mata kita. Beriman kepada hari akhirat, iaitu kita beriman, kita percaya kepada ganjaran ni. Ni benda-benda ghaib. Tuan-tuan, kalau kita sebut benda-benda ghaib, banyak orang dia akan melihat banyak perkara. Kalau orang tutup bomoh, dia kalau benda ghaib bagi dia benda. Jin atau setan atau raya, itu benda ghaib bagi dia. Faham tak? Tapi hak tu salah satulah. Tapi termasuk benda-benda ghaib ni ialah pahala, neraka, syurga, dosa. Ini benda-benda ghaib. Tuan-tuan, bila kita pergi ke Maidin, kita pergi ke mana-mana tempat kita pergi, kita nampak pulangan hasil dia. Kita pergi supermarket, kita balik, kita nampak barang kita buat balik. Mana kita nampak hasil daripada tempat tersebut. Kita pergi kerja, kita buat balik pitih gaji kita, maka kita nampak hasil dia. Tapi tuan-tuan, siapa kalau dia pergi ke masjid, bila dia dapat pahala, dia nampak pahala tu. Tak ada siapa nampak. Jadi sebab tu dikatakan, orang yang beriman kepada, orang yang mengimarahkan masjid dan rumah Allah Ta'ala ni ialah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada hari akhirat. Ni iman yang sebenar-benar. Kalau tak yakin tuan-tuan, barang tak yakin ni, kita payah nak buat. Maknanya orang yang hadir ke rumah-rumah Allah Ta'ala ni, dia yakin dengan ganjaran pahala yang Allah Ta'ala sediakan. Dan Nabi SAW menyebut dalam hadis, iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu alaihi bil iman. Apabila kamu melihat seorang lelaki berulang-alik ke masjid, maka saksikanlah bahawa dia seorang yang beriman. Jadi tuan-tuan, ni Nabi sendiri menyebut, Nabi sendiri seakan-akan mengisytiharkan orang yang hadir ke masjid, bukan hanya pada bulan Ramadan, tapi juga termasuk pada bulan-bulan selepas pada itu. Nabi kata, persaksikanlah ni benar-benar orang yang beriman kepada Allah. Tanpa ada keimanan ni tuan-tuan, kalau kita ni tak benar keimanan kita kepada Allah Ta'ala, maka kita payah nak hadir ke rumah-rumah Allah Ta'ala ni. Baik, begitu jugalah hubung kait masjid ni Jadi masjid ni tuan-tuan, dia mesti diimarahkan. Termasuk dalam perbuatan mengimarahkan masjid ni benda, yang pertama kita hadir ke masjid. Juga termasuk dalam perbuatan mengimarahkan masjid ialah kita menghidupkan program-program di rumah-rumah Allah Ta'ala ni, membina masjid. Tuan-tuan, bila sebut masjid, membina masjid ni tuan-tuan, jadi satu benda yang menarik. Ni saya tak berniat nak berhubung kaitkan politik bersama, tapi takut kalau orang kata kita nak politik, bukanlah. Ni kita nak cerita. Tuan-tuan, kalau di Kelantan, kebanyakan masjid tidak dibina oleh kerajaan negeri. Kebanyakan masjid dibina dengan duit rakyat negeri Kelantan.
Dah buat apa? Kita kedekut sangat ke kerajaan negeri dia? Bukan. Tapi ni tuan-tuan, kita nak cerita. Benda yang disebut sebagai mengimarahkan masjid termasuk ialah membina masjid. Almarhum Menteri Besar Kelantan dulu, dia menyebut bila bab bina masjid, dia minta sumbangan daripada rakyat Kelantan. Kenapa? Sebabnya tuan-tuan, bila orang tanya kenapa guna duit rakyat Kelantan, kenapa tak guna duit kerajaan negeri, ataupun kenapa tak minta peruntukan daripada pusat ke tak untuk bina masjid, bukan payah sangat benda gitu. Maka dia kata memang boleh kalau kerajaan nak bina duit dengan duit kerajaan. Tetapi kita ni, bila kita jadi orang Islam ni tuan-tuan, kita banyak menghabiskan duit kita kepada perkara-perkara dunia kita, berkait dengan makan minum kita, belanja rumah kita, tak, kereta kita dan sebagainya. Tapi kenapa kita tidak membuat simpanan akhirat? Simpanan akhirat yang menguntungkan. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan, kalau kita nak cerita pasal pelaburan, macam-macam pelaburan hari ni. Hok patuh syariahnya, dok patuh syariahnya, MLA-nya, trade forex, macam-macam sekali. Hok haram, hok alam bercampur, hok halal haram bercampur gaul sekali. Orang nak kepada duit itu. Tapi tuan-tuan, kenapa tidak kita memikirkan bahagian akhirat kita? Kan Allah Ta'ala sebut dah kan, wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tuan-tuan, sesusah apa pun kita hidup atas dunia ni, ataupun sesenang mana pun kita hidup atas dunia ni, sampai masa kesenangan dan kesusahan itu dia akan berakhir. Tetapi akhirat dikekal. Maka antara kebijaksanaan orang beriman ialah dia membuat tabungan akhirat dia. Hal ni tuan-tuan yang kita sebut sebelum ni dalam tazkirah tarawih kita, bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim, Nabi didik mereka mencari suatu nilai yang dinamakan sebagai takwa. Masjid ni tuan-tuan tempat untuk orang bertakwa. Nabi sebut dalam hadis, kullu masjidin baitu taqiyyin. Semua masjid ni adalah rumah bagi orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan, orang beriman dia mencari suatu nilai yang dinamakan sebagai takwa. Sebagaimana kita sebut sebelum-sebelum ni dah. Antaranya ialah golongan hartawan di kalangan sahabat. Sahabat ni tuan-tuan ni macam kita kot. Ada miskin, ada kaya, ada niaga, ada yang jadi petani dan sebagainya. Apapun keadaan mereka, mereka mencari suatu nilai yang dinamakan sebagai takwa. Maka adanya golongan sahabat seperti mana Sayyidina Abu Bakar, Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf, mereka ni orang-orang yang menggunakan harta benda dia untuk mencari nilai yang dinamakan sebagai takwa. Jadi tuan-tuan, masjid ni adalah suatu tempat yang dibina untuk ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, bila kita sebut berkenaan dengan masjid, maka kita kembali kepada sejarah penubuhan ataupun sejarah pembinaan masjid yang pertama dalam Islam, iaitu Masjid Quba. Bukan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi ini yang kedua dah. Masjid yang pertama dibina dalam Islam ialah Masjid Quba. Tuan-tuan, antara sebab ataupun tujuan kenapa Nabi SAW berhijrah ke Madinah ialah kerana takwa. Kerana nak menjadikan orang beriman ni bukan semata-mata beriman, tapi juga orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab tu Nabi sebut, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid adalah rumah bagi orang yang beriman, orang yang bertakwa. Jadi kerana itulah perkara pertama yang Nabi mula bina ketika mana hijrah ialah masjid. Nabi dah bina Medan dulu. Nabi dah ada bridge dulu. Faham tak? Nabi bina masjid. Kerana mana? Ni tujuan asas kepada hijrah. Iaitu bukan semata-mata nak mendapatkan kuasa pemerintahan. Bukan semata-mata pelaksanaan syariat, tetapi yang paling besar ialah takwa. Bahkan pelaksanaan syariat dalam Islam juga adalah kerana menjurus kepada takwa itu sendiri. Kita ada undang-undang Islam, kita ada zakat, kita ada sembahyang, kita ada perintah berpuasa dan sebagainya. Tuan-tuan, semua ibadat hukum hakam yang ditetapkan dalam Islam ni, dia menjurus ke arah mana? Semua dia menjurus ke arah takwa itu sendiri. Kerana itulah binaan yang pertama dibuat ialah masjid. Maka masjid menjadi tempat bagi orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kerana itu tuan-tuan muslim-muslimat, bila mana kita melihat masjid, dia bukan hanya semata-mata tempat untuk kita beribadat kepada Allah, tetapi dalam masjid juga adalah pusat tarbiyah, pusat pendidikan sebenarnya. Kalau kita melihat peranan masjid di zaman Nabi SAW sangat luas sehingga menjadi pusat pentadbiran. Ini zaman Nabi, masjid ni menjadi pusat pentadbiran. Maka di dalam masjid ni tuan-tuan, kita akan belajar banyak perkara.
Yang mana benda-benda yang kita buat dalam masjid ni sebenarnya ni benda yang kita kena laksanakan juga di luar masjid. Di dalam masjid tuan-tuan, kita sebut beberapa perkara. Sebenarnya banyak lagi tapi kita sebut beberapa poin sajalah. Yang pertama tuan-tuan, di dalam masjid kita diajar supaya beradab antara satu sama lain. Betul tak? Kita dilarang daripada menyakiti hati orang lain. Jangankan kata nak menyakiti orang dengan kata-kata kesat. Jangankan kata nak bahang orang dalam masjid tuan-tuan. Hatta kita membaca Al-Quran dengan suara yang kuat sehingga mengganggu orang lain juga dilarang. Baca Quran tu, tapi baca dengan kuat. Siapa tak boleh nak semayang, tak boleh nak ibadat, terganggu dengan suara kita, maka dilarang benda tu. Nabi sebut dalam hadis, ala kullukum munajir rabbahu fala ta'ziyanna ba'dukum ba'da. Nabi kata, bukankah kamu semua ni ialah orang yang sedang bermunajat kepada Tuhannya? Maknanya orang yang berada dalam rumah Allah Ta'ala ni tuan-tuan, semua orang yang sedang bermunajat kepada Allah, mengadu kepada Allah, beribadat kepada Allah. Maka Nabi kata, fala ta'ziyanna ba'dukum ba'da. Maka jangan kamu menyakiti antara satu sama lain. Maksudnya jangan mengganggu orang lain. Sebab tu tuan-tuan, para ulama menegaskan dalam rumah Allah Ta'ala ni ada 3 orang sahaja yang boleh menaikkan suara dia. Lain pada tu diharamkan. Yang pertama ialah Bilal ketika mana dia melaungkan azan. Yang kedua, imam ketika mana dia mengimamkan salat. Ni orang-orang yang dibenarkan mengangkat suara dia dalam rumah Allah Ta'ala. Yang ketiga, para ulama yang mengajar dalam rumah-rumah Allah Ta'ala. Hanya 3 golongan ni sahaja dibenarkan mengangkat suara dia dalam rumah Allah Ta'ala. Lain pada itu tak boleh. Maknanya tuan-tuan, adab. Kita diajar supaya menjaga adab kita dengan muslim yang lain dalam masjid. Maka begitu juga ketika mana kita di luar masjid tuan-tuan, begitu juga kita dituntut beradab sesama orang Islam. Yang kedua ialah prihatin terhadap jemaah. Tuan-tuan, kita melihat dalam masjid kalau ada orang yang orang kata mengalami kesukaran, kesusahan nak melaksanakan sembahyang, mungkin dengan sebab cacat kaki dia, mungkin dengan sebab keuzuran dia dan sebagainya, maka tuan-tuan kita digalak, kita dituntut membantu mereka ni melaksanakan sembahyang, membantu mereka untuk duduk dalam saf, berada dalam garisan saf dan bersedia untuk sembahyang, sehingga dia dapat sembahyang dengan sebaiknya yang dia dapat lakukan. Maka begitu juga tuan-tuan, peranan kita sesama anggota masyarakat muslim di luar daripada masjid. Sebagaimana kita membantu muslim yang lain dalam masjid, begitu juga di luar masjid kita dituntut membantu orang Islam yang lain. Kemudian kita lihat pula ketika mana kita sembahyang. Kita bila kita sembahyang ni tuan-tuan, kita semua ikut hukum hakam yang telah ditetapkan oleh syarak. Sebab tu kita tak boleh buat mazhab sendiri. Faham? Maknanya ikut Quran dengan sunnah, lepas tu buat mazhab sendiri. Sebab tu orang yang nak ada kelayakan berijtihad ataupun mengistinbatkan hukum daripada Quran dengan sunnah ni bukan sebarang orang. Kalau dekat Terengganu ni pun tuan-tuan, tak ada seorang yang layak. Maknanya kalau kita kata dia nak istinbat sendiri hukum daripada Quran dengan hadis tanpa menggunakan mazhab, tak ada. Kita semua ni terikat belaka dengan mazhab. Hatta sahibus sam'ah mufti kita pun ikut mazhab. Tiba-tiba kita nak ikut Quran sunnah tak boleh ikut mazhab. Bijak kita pula pada mufti. Faham tak? Jadi maknanya tuan-tuan, kita semua ni tuan-tuan, kalau masing-masing ikut mazhab masing-masing, buat ikut kira mazhab sendiri, kita semayang guna berapa kali? Agak-agak kita ni semayang guna. Jadi sebab tu tuan-tuan, bila kita duduk dalam masjid, kita dianjurkan, kita dituntut supaya solat mengikut imam. Tak? Maknanya di sana adanya arahan mengikut pemimpin. Pemimpin pula jadi imam pula, dia tak semayang ikut suka dia. Hari ni kita cuti, jadi kita semayang subuh 18 rakaat. Hari cuti kan, buat banyak sikit. Boleh tak? Tak boleh. Ataupun hari ni kita zuhur panas sangat hari ni. Tak? 2 rakaat dah. Tak? Baki 2 sambung rumah. Boleh tak begitu? Tak boleh. Maknanya tuan-tuan, siapa pun kita dalam rumah Allah Ta'ala, kita dituntut supaya mengikut hukum hakam syarak. Kita sembahyang dengan menghadap kiblat yang sama. Tak ada orang sembahyang ngadap belah ni sebelah, ngadap sebelah ni sebelah. Tok imam ngadap atas belakang. Tak ada. Semua kita menghadap arah yang sama. Makna tuan-tuan, kesatuan umat Islam di dalam kehidupan dan juga dalam mengikut perintah syarak. Kita bersatu di atas kalimah la ilaha illallah. Sebab tu tuan-tuan, siapa pun kita, apa pun ideologi politik kita dah, siapa pun mazhab kita, apa pun mazhab kita, kita semua ingat kita semua orang Islam. Sebab tu kalau kita orang Islam masing-masing mengambil ibrah dengan salat jemaah di dalam masjid, maka kita tak akan terfikir untuk berpecah. Hari ni tuan-tuan kita lihat
betapa lemahnya kita orang Islam. Tuan-tuan, kita lihat betapa lemahnya kita hari ini. Saudara-saudara kita di Palestin, setakat mananya bantuan yang dapat kita lakukan. Ini semua adalah hasil kerana kita orang Islam ni gagal nak bersatu. Kita boleh bersatu atas semangat semata-mata, tapi kita payah nak bersatu di atas gerak kerja. Ini benda-benda yang sepatutnya kita kena muhasabah dan kita kena perbetulkan. Sebab tu tuan-tuan, kita lihat hari ini dok, bagaimana masjid-masjid dihidupkan oleh AJK ni. Tuan-tuan, antara benda yang menjadi rezeki kepada kita ni tuan-tuan ialah berkhidmat untuk rumah Allah Ta'ala. Dan benda ni bukan tanggungjawab AJK masjid sahaja. Orang yang menjadi AJK masjid, imam dia, pengusi, bendahari dan sebagainya, mereka bila mana melaksanakan program-program di rumah-rumah Allah Ta'ala ni tuan-tuan, mereka dengan niat untuk nak menghidupkan rumah Allah Ta'ala ni, nak menyatukan masyarakat. Sebab kesatuan umat Islam ni wajib. Maka menjadi tanggungjawab pula bagi masyarakat anggota Muslim untuk menyambut seruan ni, mengimarahkan, menghidupkan rumah Allah Ta'ala ni. Tuan-tuan, kita jangan anggap rezeki hanya pada makan minum, rezeki hanya pada wang ringgit, rezeki hanya pada rumah besar, kereta besar. Tidak. Rezeki Allah Ta'ala di luas. Sebenarnya tuan-tuan, bila mana kita tidak mampu hadir ke rumah-rumah Allah Ta'ala, kita tidak dapat terlibat dengan program-program pengimarahan masjid-masjid dan surau, tuan-tuan ketahuilah sebenarnya kita dah terhalang daripada satu rezeki yang pahala dia sangat besar. Tuan-tuan, kita kena ingat, kita akan disoal di hadapan Allah Ta'ala, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala apa yang kita dah buat dengan rumah Allah Ta'ala, apa yang kita dah buat untuk rumah Allah Ta'ala ni. Kita jangan anggap bahawa tugas mengimarahkan masjid ni hanya terletak pada bahawa AJK masjid saja, imam bila dia saja. Kita orang Islam ni bertanggungjawab berlaku. Tuan-tuan, kalau AJK masjid buat program apa semua, kita dak hadir, kita dak ikut, masalah juga sebenarnya. Faham tak? Jadi sebab tu kita katakan ni, orang kata tanggungjawab anggota masyarakat Muslim terhadap rumah Allah Ta'ala. Dan benda ni tidak hanya pada bulan Ramadan. Benda ni tuan-tuan, dia mesti juga berlaku di luar daripada Ramadan. Sebab tu kita katakan tuan-tuan, bila mana kita sampai kepada penghujung Ramadan, maka kita juga melihat, saya dah kata masjid ni lah sebab nampak masjid ni ramai bagus, tempat-tempat lain lah kebanyakannya, kita boleh lihat di kebanyakan masjid dengan surau hari ni tuan-tuan, soft mula tinggal, daripada penuh sampai ke belakang tinggal 2 ataupun 1 soft sahaja ni. Tu terawih, tu hubat terawih lah. Kita dah cerita berkait dengan solat fardu lagi. Solat fardu ni tuan-tuan, bulan Ramadan ke bulan Ramadan ke sendu semacam kehadiran ni. Sedangkan tuan-tuan, pahala yang besar terletak pada solat fardu, bukan pada tarawih. Bukan kita kata lepas ni duk samai tarawih lah, marilah tarawih tu. Tapi maknanya tuan-tuan, pahala yang besar ni sebenarnya ialah pada solat fardu. Kita hadir berjemaah pada solat fardu, sebenarnya pahala dia lebih besar berbanding kita berjemaah pada solat tarawih. Jadi maknanya di sini kita nak beritahu tuan-tuan, bila mana kita keluar daripada Ramadan ni, kita akan melihat bagaimana situasi rumah-rumah Allah Ta'ala ni, dengan kurangnya pengunjung-pengunjung dia kembali seperti biasa. Walhal kita dah sebut sebelum ni, Ramadan dinamakan juga sebagai Syahrul Anwar, diibaratkan seperti pelita. Yang mana pelita ni tuan-tuan, dia bukan hanya nak menerangi Ramadan tu saja, tetapi fungsinya adalah untuk menerangi 11 bulan berikutnya. Sebab tu Ramadan disebut sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Iaitu di bulan Ramadan kita mendidik balik jiwa kita, rohani kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Dan kita mendidik balik sikap kita ni supaya berkekalan sebagai hamba Allah Ta'ala ni, sehingga kita bertemu Ramadan yang akan datang pula. Bukan hanya pada Ramadan sahaja. Sebab tu kita katakan tadi, orang yang memasuki Ramadan dari 3 golongan. Yang menjadi hamba Allah, yang menjadi hamba Ramadan, dan yang menjadi hamba hawa nafsu dia. Maka kita lihat, kita ni duduk pada tangga yang mana? Tuan-tuan, ingat, kewajipan menjadi orang yang bertakwa ni tuan-tuan, bukan suatu pilihan, tapi dia suatu, orang kata, tanggungjawab. Maknanya bukan pilihan kita nak jadi orang bertakwa ataupun tidak. Mungkin ada setengah orang dia menganggap, tak apalah nak jadi orang bertakwa pun, asal dah masuk neraka sudah. Gitu je. Faham tak? Tuan-tuan, perintah supaya bertakwa ni bukan hanya pada Ramadan, tapi kita lihat pada setiap kali khutbah Jumaat. Faham tak? Setiap kali khutbah Jumaat disebut
Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai sekalian yang telah beriman, bertakwalah kepada Allah Taala dengan sebenar-benar takwa, dengan sebenar-benar takwa. Bukan hanya takwa pada hari Jumaat sahaja, bukan hanya takwa pada bulan Ramadannya sahaja, tetapi kita dituntut menjadi orang bertakwa sepanjang masa. Dan tempat bagi orang bertakwa ni tuan-tuan ialah mana? Masjid. Bukan hanya pada Ramadan, tapi juga di luar Ramadan. Masjid dia menjadi tempat bagi orang yang bertakwa. Setiap orang dia ada tempat di tuan-tuan. Orang kaki bola tempat di padang. Orang yang kaki beribu, kaki disko tempat dia dekat kelab malam. Orang ahli maksiat dia ada tempat dia. Begitu juga orang beriman, orang bertakwa dia ada tempat dia. Dan tempat bagi orang beriman dan bertakwa ialah di rumah-rumah Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita lihat bagaimana keterikatan hati kita ni. Kalau kita nak tahu kita ni benar ke tak takwa kita, nak tengok benar ke tidak takwa kita, tengok bagaimana keterikatan kita terhadap rumah-rumah Allah Ta'ala. Kita jangan hanya tengok pada bulan Ramadan, tapi yang paling besar ialah di luar daripada Ramadan tu. Di dalam bulan Ramadan, kita menundukkan hawa nafsu kita dengan puasa kita. Sebagaimana kita dah jelaskan sebelum ni, puasa dilemah, hawa nafsu kita ni dilemah dengan puasa kita. Dan nafsu kita ni disubur dengan makan minum. Kalau di bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita mungkin mudah nak hati ke masjid. Kerana nafsu kita ni dah ditundukkan, mungkin separuh, mungkin suku, mungkin sepenuhnya. Tetapi di luar Ramadan kita kena ingat tuan-tuan, kita akan menghadapi pertandingan 2 lawan 1 balik. Kita terpaksa berhadapan dengan nafsu kita dan juga syaitan. Maka bagaimana kita nak tengok adakah kita ni benar ke tidak takwa kita? Maka kita lihat bagaimana keterikatan hati kita terhadap rumah Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita bagi contohlah. Orang kalau dia bercinta ni tuan-tuan, kita tengok orang kalau dia bercinta dia angau dok. Kalau boleh hari-hari nak jumpa, nikah dok lagi, hari-hari nak jumpa. Kalau tak boleh jumpa pun tuan-tuan, kalau boleh pergi di rumah tengok atap rumah tak apa dah. Faham dok? Orang kalau bercinta dia punya angau macam mana? Dia lalu sehari 3-4 kali duk lalu depan rumah kasih dia. Bukan jumpa pun, tapi boleh tengok atap tak apa dah. Lepas dah rindu. Faham dok? Atap je pun. Begitulah juga orang kalau dia benar takwa dia kepada Allah, benar iman dia kepada Allah, benar cinta dia kepada Allah, dia pasti hati dia terikat nak ke rumah Allah Ta'ala. Dia tak akan tunggu Ramadan baru nak pergi, tak akan tunggu Jumaat baru nak pergi. Dia akan cari masa, dia akan cari alasan untuk disampai kepada rumah-rumah Allah Ta'ala. Ni ada orang tuan-tuan, dia cari alasan supaya tak sampai ke rumah Allah Ta'ala. Lepas tu ngaku beriman, ngaku bertakwa. Rasa macam tak kena. Kita bukan nak menafikan keimanan dia, bukan nak menafikan ketakwaan dia, tapi tuan-tuan begitulah hati kita ni dijadikan. Dia akan terikat kepada apa yang dia cintai. Kalau benar dia cinta kepada Allah Ta'ala, dia cinta kepada rumah-rumah Allah Ta'ala, maka dia akan hadir ke masjid. Dia tak akan tunggu Ramadan baru nak hadir, ataupun nak tunggu raya baru nak mari. Tidak. Dia akan cari alasan-alasan yang mendatangkan dia, yang menghadirkan dia ke rumah-rumah Allah Ta'ala. Dan dia akan menepis segala alasan-alasan yang tak membolehkan dia hadir ke rumah Allah Ta'ala. Kalau dia tak boleh nak mari sekalipun, mungkin dengan sebab keunzuran yang tertentu apa semua, hati dia akan rasa rindu nak ke rumah-rumah Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, kita lihat macam masa PKP dulu, betul tak? Masa PKP dulu tuan-tuan, adanya orang-orang yang kita bukan nak cerita orang hok cakap saja tu. Masa PKP tak boleh mari, nak mari. Bila lepas PKP tak siapa pun. Kita bukan cerita hok tu. Tapi di sana tuan-tuan ada orang yang benar-benar yang dia memang istiqamah hadir ke rumah Allah Ta'ala. Bila tak dapat hadir ke masjid kerana sekatang tu, menjadikan jiwa dia benar-benar rasa rungsing, rasa menderita. Sebab jauh daripada rumah kekasih dia. Jadi begitu juga kita orang beriman ni tuan-tuan. Kalau benar iman dan takwa kita kepada Allah, maka masjid dia akan menjadi tempat tumpuan ibadah kita. Dia akan menjadi tempat yang kalaupun kita tak hadir hari-hari sekalipun, kita pasti akan usaha untuk hadir. Jadi saya cukup sekadar sajalah. Oleh kerana kita dah lebih dah masa ni. Sebenarnya perincian dia masih panjang, tapi tak apalah, insya-Allah kita akan sambung balik perincian berkait dengan masjid ini masa kuliah bulanan nanti dah. Sikit je lagi, dah banyak dah. Jadi oleh kerana saya pun ada program dekat sekolah pagi ni, jadi kita bertindak, insya-Allah mudah-mudahan segala apa disampaikan pada pagi ni sama-sama dapat kita ambil manfaat dan kita amalkan. Segala yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, apa yang tersilap dan terkurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendirilah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah allazi li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.